Ibadah korban ialah suatu ibadah yang dituntut untuk dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Pengertian korban pada bahasanya berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud pendekatan. Korban juga ditakrifkan sebagai satu amalan menghampirkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih haiwan an'am ataupun binatang ternakan seperti lembu, kambing, unta dan kerbau pada 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, serta membahagikan sebahagian besar daripada daging haiwan yang dikorbankan kepada golongan fakir dan golongan miskin. Korban dalam Islam juga disebut dengan sebutan Al-Udhuwiyah yang bererti binatang sembelihan seperti unta, lembu, kerbau dan kambing yang disembelih pada hari raya Aidiladha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub kepada Allah SWT. Taqarrub membawa maksud perbuatan atau amalan yang dilakukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terdapat beberapa dalil yang mensyariatkan ibadah korban. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Kawthar ayat 2 yang mafhumnya fasalli li rabbika wanhar, yang bermaksud oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur. Terdapat juga dalil lain daripada Al-Quran yang mafhumnya la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharna lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surah Al-Hajj ayat 37. Maksudnya, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah SWT, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa kepada kalian. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kalian supaya kalian membesarkan Allah SWT kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya amal baik amalnya. Hukum yang dikeluarkan oleh jumhur ulama bagi pelaksanaan ibadah korban ialah sunat muakkad bagi individu yang berkemampuan. Bagi pandangan ulama mazhab Syafi'i adalah sunat ain bagi setiap orang sekali dalam seumur hidupnya. Dalam pandangan ulama mazhab Maliki pula adalah makruh untuk meninggalkannya bagi mereka yang mampu, dan manakala bagi mereka yang berniat melakukan korban nazar, maka hukum melaksanakannya adalah wajib. Walaupun begitu, ada di antara ulama yang berpendapat bahawa ibadah korban ialah wajib, iaitu Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahawa ibadah korban ini wajib sekali setiap tahun ke atas orang yang bermukim. Mazhab Hanafi pula meletakkan ibadah korban sebagai tidak wajib tetapi sunat muakkad. Pendapat para imam-imam mazhab mengenai hukum melaksanakan ibadah korban ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun walan yudhi fala yuqarrib musallana fala yuqarriba musallana. Bermaksud, barang siapa yang diberikan kemudahan sehingga memampukan dia untuk berkorban tetapi dia tidak mahu berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami, iaitu masjid. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud 3 perkara yang fardu ke atasku dan sunat ke atasmu, iaitu umatku, iaitu solat witir, menyembelih korban dan solat duha. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Berdasarkan hadis di atas, jumhur ulama berpendapat bahawa ibadah atau amalan korban adalah wajib ke atas diri Rasulullah SAW, tetapi sunat dilakukan oleh umatnya. Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa ulama mazhab berpendapat ibadah korban dikira sama ada sunat muakkad atau wajib. Namun begitu, jumhur ulama berpendapat bahawa ibadah korban ada amalan yang sunat muakkad sahaja. Seseorang itu tidak akan dianggap berdosa besar sekalipun tidak pernah melakukan ibadah korban seumur hidupnya. Sekian daripada saya. Saya menyerahkan pembentaran ini kepada ahli kumpulan yang seterusnya.
Terima kasih. Saya ingin menerangkan mengenai wakalah dalam pelaksanaan ibadah korban. Seperti yang diketahui, individu yang melakukan ibadah korban disarankan untuk menyembelih sendiri binatang korbannya jika berkemampuan, kerana ianya adalah satu ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hakikatnya pada zaman kini ramai orang mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih binatang korban. Perkara ini tidak menjadi satu kesalahan. Fuqaha telah bersependapat bahawa hukum mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah korban adalah sah serta harus di sisi syarak. Kita beralih kepada konsep wakalah. Jadi, wakalah ini berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud wakil atau menyerahkan kuasa, pengawasan, penjagaan dan pemeliharaan. Dari segi istilah pula ialah menyerahkan atau melantik seseorang untuk menjadi wakil dalam menjalankan sesuatu pekerjaan atau urusan dengan syarat perkara tersebut haruslah perkara yang dibolehkan oleh syarak. Hukum wakalah adalah harus berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama'. Antara dalil yang mengharuskan wakalah ialah hadis Fatimah radhiyallahu anha yang bermaksud, bangun dan pergilah ke tempat penyembelihan korban kamu dan saksikanlah sendiri kerana dengan titisan darahnya yang pertama akan diampunkan dosa kamu yang terdahulu. Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, ini adakah untuk kita ahli bait sahaja atau untuk kita dan orang Islam keseluruhannya? Jawab Rasulullah SAW, bahkan untuk kita dan orang Islam keseluruhannya. Riwayat Al-Hakim. Hadis ini menerangkan bahawa arahan Nabi SAW kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha agar keluar untuk melihat sembelihannya menunjukkan bahawa Fatimah radhiyallahu anha telah mewakilkan orang lain untuk melakukan sembelihan buatnya. Namun yang terbaik adalah disembelih sendiri oleh orang yang ingin melakukan korban tersebut. Oleh itu, sudah jelas bahawa wakalah diharuskan dalam ibadah korban jika tidak berkemampuan dalam menguruskan ibadah korban dengan sendiri. Okey, kita teruskan dengan syarat dan rukun wakalah. Wakalah ini memiliki 4 rukun. Yang pertama ialah orang yang berwakil, iaitu muwakil. Yang kedua ialah orang yang dijadikan wakil, muwakkal. Yang ketiga, sesuatu yang diwakilkan, iaitu muwakkal. Dan rukun yang terakhir adalah ijab dan qabul, iaitu sirah. Seterusnya, syarat-syarat bagi wakalah, iaitu pihak wakil pula ialah wakil mestilah seorang Muslim dan bukannya ahli kitab, kerana sembelihan ahli kitab adalah makruh. Jika mewakilkan kepada orang Majusi dan orang kafir, maka sembelihannya adalah haram dan tidak sah ibadah korban. Syarat kedua ialah wakil tersebut perlu mendapat keizinan daripada orang yang berkorban. Dan syarat ketiga, wakil mestilah memenuhi syarat-syarat mukallaf seperti berakal dan mumayyiz. Dan syarat yang terakhir adalah perkara yang diwakilkan mestilah diketahui oleh wakil. Kita terus kepada bentuk wakalah di dalam ibadah korban. Jadi terdapat 2 bentuk wakalah ini yang digunakan dalam ibadah korban. Jadi bentuk yang pertama adalah wakalah berbentuk penyerahan binatang korban. Maksudnya di sini, wakil perlulah melalui pernyataan yang diketahui apabila menerima penyerahan binatang korban dalam bentuk korban, sama ada wajib atau sunat, serta tanggungjawab yang diserahkannya, sama ada mengalihkan daging korban kepada orang lain atau menyembelihkan sahaja atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, kedua-dua pihak iaitu muwakil dan muwakkal harusnya menepati rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad wakalah ibadah korban. Jadi, bentuk yang kedua adalah wakalah berbentuk penyerahan wang. Ini bermaksud penyerahan ini merupakan satu cara yang mudah yang mana individu yang ingin melaksanakan ibadah korban, maka individu tersebut hanya perlu memberi sejumlah wang yang sama nilai dengan seekor atau sebahagian binatang korban kepada wakil yang dipilihnya. Wakil tersebut akan menguruskan segala urusan ibadah korban bagi pihaknya. Dalam hal ini, menurut pandangan ulama, hukumnya adalah harus. Seterusnya, akad wakalah bersama dengan upah. Kebiasaannya, jika menggunakan akad wakalah ini mesti ada upahnya. Hukumnya akan bertukar secara langsung kepada akad ijarah. Maka ia dianggap seperti urusan jual beli, iaitu akad muawadah. Hukum fi akad wakalah ini daripada akad yang tidak mengikat bertukar kepada akad yang mengikat. Hal ini membawa maksud apabila satu pihak ingin membatalkan kontrak, jadi perlu dengan persetujuan kedua-dua pihak. Upah yang diberi mestilah diketahui untuk mengelakkan gharar di dalam akad muawadah. Baik, kita pergi kepada isu-isu dalam ibadah korban mengenai
mengenai upah diambil daripada binatang korban. Seorang wakil penyembelih haiwan korban dilarang untuk mengambil upah daripada mana-mana bahagian haiwan korban, termasuk kulit ataupun tanduk dan sebagainya. Dapat dilihat melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Abi Layla bahawa Sayyidina Ali berkata, maksudnya, aku disuruh Rasulullah SAW mengurus penyembelihan haiwan korban, menjadikan daging dan kulitnya serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan korban. Dan aku dilarang supaya tidak memberi upah kepada penyembelih daripadanya, iaitu haiwan korban. Maka untuk upahnya kami ambilkan daripada wang kami sendiri. Riwayat Muslim. Oleh itu, hadis di atas menjadi dalil kepada larangan untuk seseorang penyembelih mengambil upah daripada korban tersebut. Walaupun begitu, upah boleh diberi dengan cara hadiah ataupun sagu hati lah. Boleh diberikan kepada penyembelih dengan syarat mesti daripada harta penganjur sendiri atau orang yang melakukan korban sendiri. Jadi perkara yang terakhir ialah mengambil upah ke atas wakalah korban. Jadi oleh kerana kerja pelaksanaan korban boleh diwakilkan kepada orang lain untuk menjalankannya, maka wakalah tersebut boleh berlaku sama ada upah atau tanpa upah. Sekiranya ada upah tersebut mestilah diketahui dan dipersetujui oleh wakil dan muwakil. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara-cara pelaksanaan program ibadah korban semasa secara wakalah. Yang pertama adalah program ibadah korban secara komersial yang dianjurkan oleh organisasi yang terlibat secara langsung. Disebut dengan jelas harga penyelenggaraan pakej satu bahagian lembu atau seekor kambing untuk ibadah korban. Contohnya RM500 tanpa dinyatakan upah dan kos pengurusan dan keuntungan, walaupun ia sudah diambil kira dalam menentukan harga. Ini harus bagi penganjur korban yang melakukan sendiri kerja-kerja penyembelihan, melapah dan mengagihkan daging korban, yang pada kebiasaannya mempunyai petugas-petugas sendiri. Bukannya mewakilkan kerja tersebut kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah untuk mengambil untung di atas angin. Yang kedua adalah penganjuran program ibadah korban bukan secara komersial yang dilakukan oleh surau, masjid atau organisasi. Disebut bahawa RM500 adalah harga sebahagian lembu atau seekor kambing korban. Perlu disebut kos adalah termasuk kos pengurusan, dan sekiranya ada lebihan duit, maka ia disedekahkan kepada surau atau untuk aktiviti agama dan kebajikan. Sudah tentu kos ini merangkumi upah kepada petugas. Upah kepada petugas adalah akad yang berasingan di antara penganjur. Contohnya AJK surau dengan petugas, di mana upah dan skop kerja mestilah diketahui dan dipersetujui. Ia akan diambil daripada kos pengurusan tersebut. Sekiranya tidak dinyatakan status duit lebihan kos korban, penganjur perlu memulangkannya kepada peserta. Seterusnya, yang ketiga adalah individu atau organisasi yang mengambil upah daripada kutipan penyertaan. Kemungkinan mereka adalah wakil kepada penganjur atau menjadi penganjur yang memungut sendiri penyertaan program korban, kemudian mewakilkan pihak lain dengan harga yang lebih rendah. Dalam keadaan bertindak sebagai wakil kepada penganjur dengan upah atau komisen yang sudah dipersetujui dengan penganjur, mungkin boleh dipertimbangkan dan dianggap harus walaupun tidak diketahui oleh peserta. Sebaik-baiknya ia diketahui. Adapun yang mengambil inisiatif sendiri menganjur ibadah korban dan mengambil upah secara komersial, perlu dinyatakan jumlah upah dan dijelaskan tugasan. Contohnya, harga kambing RM450, upah RM50. Upah RM50 mungkin hanya untuk pengesahan penyertaan, tidak termasuk pengurusan penyembelihan dan agihan. Perlu dinyatakan sekiranya kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan oleh pihak lain. Ini termasuk di dalam hukum wakalah ke atas wakalah, di mana wakil lapis pertama perlu mendapatkan kebenaran daripada muwakil, mereka yang ingin melakukan korban, untuk mewakilkan kepada pihak ketiga, sama ada dilakukan sendiri oleh wakil atau wakil lapis kedua. Perlu dinyatakan juga apa yang dilakukan kepada lebihan baki penyelenggaraan ibadah korban. Ia boleh dianggap hibah kepada wakil atau disalurkan kepada aktiviti kebajikan. Sekiranya tidak dinyatakan, maka perlu dikembalikan kepada peserta. Yang keempat adalah hibah bersyarat.
Menganggarkan atau menentukan nilai seekor kambing atau 1/7 lembu, contohnya RM500, baki diberikan kepada wakil atau penganjur ataupun kepada masjid atau badan kebajikan atau rumah anak yatim dan lain-lain. Contoh, saya bayar duit RM500 ini untuk sebahagian lembu korban. Yang selebihnya atau baki adalah untuk diberikan kepada kamu maupun penganjur. Konsep yang bermaksud, apabila berkata pewakil kepada wakil, jualah barang ini dengan sekian-sekian, apa yang lebih adalah untukmu. Di antara ulama yang mengharuskan konsep ini, iaitu upah bersyarat, ialah Ibnu Abbas, Al-Zuhri, Qatadah, Ayyub As-Sakiyani, Ibnu Sirin, Al-Shaibi, Hasan Al-Basri, Ishaq Ibnu Rahawai, Ahmad bin Hanbal dan juga ulama mazhab Hambali. Ulama yang bersandarkan kepada pandangan ini juga mengharuskan membeli dengan harga sekian-sekian sekiranya harga yang diperolehi lebih rendah, maka perbezaan harga itu diberikan kepada wakil. Contoh, belikan saya sebahagian lembu korban dengan saiznya sekian-sekian, berat dalam kilo sekian-sekian dengan harga RM500. Sekiranya kamu boleh dapatkan harga yang lebih rendah, perbezaan harga saya berikan kepada kamu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh bekas Mufti Jordan seperti yang disebut di atas. Walaupun begitu, perlu diingatkan supaya tidak berlaku wudbun, iaitu kerugian disebabkan penipuan bagi muwakil, iaitu pelaku ibadah korban, di mana kadang-kadang lembu yang disembelih adalah yang kurus atau tidak cukup syarat sah sembelih kerana dibeli dengan harga yang begitu rendah disebabkan pengambilan upah yang tinggi. Kaedah ini boleh dipakai sekiranya sesuatu yang dibeli atau subject matter diketahui kualiti, spesifikasi dan harga di pasaran, terkawal dalam bagi transaksi biasa. Walau bagaimanapun, penulis tidak berapa menggalakkan kaedah ini dalam pelaksanaan ibadah korban kerana sebab-sebab berikut. Antaranya adalah: yang pertama, jumhur ulama tidak membenarkan kaedah ini kerana ada unsur gharar, iaitu ketidakpastian pada upah. Penetapan upah adalah penting untuk kebaikan dan keadilan kedua-dua pihak yang berkontrak, muwakil dan wakil. Yang kedua, ia boleh terdedah kepada penipuan, iaitu moral hazard. Mungkin penganjur akan mencari lembu yang jauh lebih murah atau tidak memenuhi syarat sah korban untuk memaksimalkan keuntungan. Di antara kesilapan yang kerap berlaku dalam wakalah korban adalah seperti yang berikut. Yang pertama adalah tidak ada akad langsung. Bayaran bagi 1/7 seekor lembu dilakukan tanpa akad yang jelas. Yang kedua adalah tidak dinyatakan akad perwakilan wakalah ketika mengambil tempahan. Tidak juga dibezakan antara wakalah secara mutlak ataupun secara khusus. Perwakilan secara khusus berlaku apabila mereka yang melakukan ibadah korban mewakilkan seseorang tukang sembelih yang dikenal pasti untuk melakukan penyembelihan. Di samping itu, ditentukan juga haiwan sembelihan. Bagi wakil yang akan melakukan ibadah korban di tempat lain atau tanpa kehadiran peserta, ia boleh dianggap sebagai wakalah secara mutlak. Yang ketiga, tidak disebut berapa upah wakalah. Ini menyebabkan gharar dalam wakalah bil-ajr. Sekiranya wakil mengambil upah daripada kos korban tanpa pengetahuan muwakil dan keizinannya, maka pendapatan itu adalah haram. Yang terakhir adalah tidak dinyatakan wakalah ke atas wakalah di dalam akad. Sesetengah pengendali maupun penganjur yang melakukan ibadah korban luar negara tidak menyatakan dengan jelas yang mereka akan mewakilkan pihak ketiga dalam melaksanakan ibadah korban. Tanpa persetujuan muwakil, ia boleh menjejaskan kesahihan akad. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengurusan korban dalam negara. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Saffat ayat 37, umat Islam menjadikan ibadah korban sebagai amalan dan syiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun hukum ibadah ini hanya sunnah muakkad, namun begitu kemeriahannya dapat dilihat di masjid-masjid dan surau-surau yang tidak pernah ketinggalan menganjurkan program ibadah korban dan akikah. Jika diamati, inilah ciri, titik dan perbezaan antara pelaksanaan ibadah korban zaman Nabi Muhammad dan mutakhir ini. Lazimnya, di Malaysia peserta ibadah korban atau akikah akan mewakilkan pihak kedua atau pihak ketiga untuk melaksanakan semua urusan berkaitan pelaksanaan ibadah korban. Seterusnya adalah operasi penyembelihan ternakan korban.
Operasi penyembelihan ternakan korban juga adalah salah satu aspek yang sangat penting dan perlu dititik beratkan. Penyembelihan korban haruslah mengikut hukum-hukum penyembelihan serta syariat yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Haiwan ternakan korban yang sedang menunggu untuk disembelih perlu diasingkan bagi mengelakkan ia melihat haiwan ternakan lain yang sedang disembelih bagi menjaga kebajikan haiwan mengikut pandangan Islam. Bukan itu sahaja, malahan pisau yang digunakan untuk penyembelihan mestilah tajam dan bersih. Di samping itu, tempat melapah dan tempat memotong daging. Seharusnya menggantung haiwan ternakan yang telah disembelih di tempat yang bersih. Karkas yang dilapah mestilah digantung di tempat yang tidak karat dan juga mengikut ketinggian yang bersesuaian. Seterusnya adalah pengurusan sisa ternakan korban, di mana sisa penyembelihan hendaklah dilupuskan dengan betul supaya dapat mengelakkan daripada pencemaran berlaku. Cara pelupusan juga hendaklah dengan cara yang betul dan tidak bertentangan dengan pihak berkuasa tempatan. Seterusnya adalah agihan daging korban. Daging korban mestilah cukup untuk dibahagikan kepada pihak-pihak yang disenaraikan, iaitu golongan fakir dan miskin perlulah diutamakan dalam agihan daging korban. Pihak penganjur bertanggungjawab ketika mengagihkan daging korban kepada golongan yang tinggal di kawasan terpencil. Lebihan daging korban juga boleh diagihkan kepada golongan berada. Seterusnya adalah undang-undang dan peraturan untuk melakukan korban di dalam negara. Yang pertama adalah pemindahan ternakan. Persatuan agensi dan syarikat perlu mematuhi syarat-syarat untuk mendapatkan permit pindah ternakan, iaitu mendapatkan sijil kesihatan veterina dan permit sembelihan luar. Yang kedua adalah pihak pembekal dan pihak pengurusan perlu mendapatkan SKV, DAB, akuan kebenaran pindah daripada pusat veterina kecil, pejabat veterina daerah dan ibu pejabat perkhidmatan veterina. Akhir sekali adalah aspek kebersihan. Disarankan menjalankan aktiviti korban di rumah sembelihan. Diluluskan atau berlesen adalah lebih terjamin kebersihannya dan keselamatan daging yang dikeluarkan telah diperiksa oleh pihak berkuasa veterina. Penyembelihan ternakan korban yang dilakukan di luar perlu menitik beratkan aspek kebersihan dan kualiti bagi memastikan daging korban bersih dan selamat untuk dimakan. Paling utama di mana selalunya diberikan kesedaran terhadap risiko penyakit zonatif. Agama Islam amat menitik beratkan amalan yang bersistem dengan syarat diurus sebaik mungkin demi sebuah kesempurnaan. Saya akan menerangkan tentang pengurusan ibadah korban di luar negara. Ibadah korban yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah adalah amalan yang sangat dituntut dalam Islam sebagai cara untuk seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban juga merupakan ibadah tahunan yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Aidiladha. Ibadah korban boleh dilakukan di tempat sendiri ataupun di luar negara, namun begitu lebih afdal melakukan ibadah korban tersebut di tempat kita sendiri. Kebanyakan orang yang melakukan ibadah korban di luar negara disebabkan oleh faktor kemampuan. Selain itu, harga korban di luar negara jauh lebih murah dibandingkan daripada harga binatang korban di negara kita sendiri. Sebagai contoh, pada tahun lepas, harga bagi satu bahagian korban di Malaysia adalah RM610, manakala harga satu bahagian lembu di Kamboja pula adalah dalam lingkungan RM350. Ini juga membuatkan ibadah korban di luar negara juga meningkat setiap tahun disebabkan kosnya yang murah. Namun begitu, adalah tidak adil sekiranya kita mengatakan orang lain yang membuat korban di luar negara kerana mahu berjimat, kerana harganya yang jauh lebih murah daripada korban dalam negara kita sendiri. Ini kerana terdapat juga ramai orang yang tidak mempunyai kemampuan dari segi kewangan untuk melakukan kos korban yang lebih tinggi harganya. Baiklah, yang seterusnya, hukum melakukan ibadah korban di luar negara menurut pandangan mazhab. Dalam mazhab Hanafi, hukumnya adalah makruh jika mengagihkan haiwan sembelihan ke luar negara, kecuali jika terdapat seseorang yang mengirim kepada kerabat ahli keluarga dan kelompok komuniti yang sangat memerlukan bantuan berbanding dengan orang yang tinggal di tempat sendiri. Manakala dalam mazhab Maliki pula adalah tidak harus mengirim haiwan sembelihan untuk berkorban keluar kawasan yang melebihi jarak musafir, kecuali jika ada orang yang tinggal di kawasan lain tadi tersangatlah memerlukan, maka bolehlah mengirim sebahagian besar
dan berbaki sedikit di kawasannya. Manakala dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali pula mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat mazhab Maliki, iaitu mengharuskan untuk mengirim binatang korban ke daerah atau negara yang jaraknya tidak melebihi jarak musafir. Dalam Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengakui terdapat dua pendapat dalam hal ini, iaitu daripada Imam Al-Mawardi menyatakan bahawa tiada halangan untuk dipindahkan. Namun Imam Al-Ramli pula berpendapat bahawa tidak mengharuskan dengan kias kerana haramnya dipindahkan zakat lebih daripada jarak musafir. Selain itu, pendapat daripada ulama kontemporari dan beberapa badan fatwa seperti Saudi, UAE dan lain-lain, mereka berpendapat bahawa harus dipindahkan ke negara yang terdapat ramai penduduk yang memerlukannya. Oleh itu, di sini kita dapat simpulkan bahawa pengurusan ibadah korban ke luar negara secara wakil hukumnya adalah harus dan sah. Selain itu, tidak sebarang masalah sama ada kita membuat korban secara wakil di luar negara. Dan yang seterusnya adalah prosedur pengurusan ibadah korban ke luar negara. Pengurusan ibadah ke luar negara ialah melibatkan syarikat yang mengendalikan program pengurusan ibadah korban ke luar negara. Ianya bertujuan bagi memudahkan dan memberi peluang kepada rakyat yang kurang dari segi kemampuan, dari segi kewangan dan tidak berpeluang melakukan ibadah korban kerana kos melakukan ibadah korban di luar negara lebih murah berbanding daripada negara sendiri. Pengurusan korban oleh persatuan, agensi atau syarikat luar negara. Pihak persatuan, agensi atau syarikat luar negara hendaklah menjelaskan perkara-perkara seperti yang berikut. Seperti dalam yang pertama, urusan jual beli seperti akad, jenis haiwan yang ingin dikorbankan dan fizikal haiwan yang akan dikorbankan mestilah cukup syaratnya. Yang kedua, kadar bagi satu bahagian korban yang ditawarkan oleh syarikat ataupun persatuan. Yang ketiga, kadar kos pengurusan ditetapkan semasa awal akad dan bukannya selepas akad. Dan yang keempat, menetapkan kos pengurusan yang terlibat di luar negara selepas akad adalah ditanggung oleh persatuan, agensi atau syarikat dan bukannya pihak individu sendiri. Yang seterusnya, penyerahan wang kepada wakil bagi korban di luar negara. Berapa sahaja jumlah yang diberi kepada pihak pengurusan korban yang dilantik sebagai wakil untuk menguruskan korban ke luar negara adalah terlaksana, selagi mana wang yang dibelanjakan tersebut mengikuti akad yang telah dipersetujui. Dan akad tersebut mestilah yang pertama, akad penyerahan hendaklah dengan lafaz khusus dan bukannya lafaz am. Ini kerana lafaz am mengandungi ketidakjelasan, yakni gharar. Yang kedua, mempunyai jenis, sifat dan kadar harga yang jelas. Dan yang ketiga, orang yang telah menjadi wakil dalam akad tersebut tidak boleh mewakilkan kepada orang lain kecuali telah mendapat izin daripada pewakil, mewakil ataupun wakil tidak mampu melaksanakannya disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Contohnya, mewakil tersebut sakit dan tidak dapat melaksanakan korban tersebut dan meminta orang lain. Walaupun begitu, dia mesti ada kebenaran daripada orang yang meminta wakil tersebut. Itu saja daripada saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Yang seterusnya, penutup. Ibadah korban merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Ibadah ini juga adalah salah satu daripada tuntutan ibadah yang amat-amat penting. Ibadah korban merupakan sunnat muakkad dan umat Islam amat digalakkan untuk melaksanakannya. Ibadah korban juga disyariatkan sebagai tanda kesyukuran kita terhadap Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan ia juga menjadi salah satu ukuran takwa seseorang hamba kepada Allah. Dan selain itu, dengan adanya pengurusan ibadah korban, ia dapat membantu orang yang ingin melakukan korban dan dapat memberi gambaran dalam melakukan ibadah korban. Sebagai contoh, dalam akad wakalah, sesuatu persatuan atau
organisasi yang menguruskan ibadah korban bagi pihak orang lain perlulah sentiasa bersikap amanah dalam melaksanakan tugas mereka dan tidak mengutamakan keuntungan. Ini kerana perbuatan menolong orang lain untuk melaksanakan ibadah korban akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, sekian, terima kasih.